Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke sesi live Rindu Mamak Separuh Nyawa. Okey, malam ni aku lebih kepada nak borak-borak dengan kawan-kawan aku je sebenarnya. Kita tengah tunggu diorang masuk macam biasa lah kalau lepak kat kedai mamak. Nak tunggu orang datang tu, sekor baru sampai. So setakat ni yang dah sampai ni aku berdua je lah dengan kawan aku ni. Yang lain-lain tak sampai lagi. Ada yang sakit perut lah, apalah, laptop problem lah. Kan? Okey, apa-apa pun aku panggil dia masuk dulu kan supaya aku tak keserangan kat sini. Right, come Hairi. Hello, G-Dragon Apa pasal G-Dragon tu? Sebab ramai panggil aku Opa. Ini first time lepak mamak online. Lepak mamak online. Nak lepak mamak tak boleh sebenarnya. Tunggu macam ni lah. Aku sebenarnya aku tak tahulah korang tapi aku kalau kata lepak mamak ni sebenarnya bukannya nak makan sangat ke nak minum sangat kan. Aku anggap benda ni macam terapi tau. Macam kau stres kerja ke life kau ke apa kan. So bila kau lepak kedai mamak, kau jadi macam baru lepas hadir satu sesi terapi dengan sekretris tau. Kan, kau rasa relief apa semua kan. So benda-benda ni aku rasa time PKP kita tak dapat nak buat. Ya. Betul tak? Kadang lepak mamak sampai 2-3 pagi selagi mamak tak tutup kita ada lagi kat situ kan. Bagi aku warung mamak kedai mamak ni dia macam ni tau. Kalau filem-filem luar negara kan dia orang ada pub kan. Orang panggil tavern tau. Tempat dia orang berkumpul, bersosial, bukan nak minum apa pun, kadang-kadang dia orang banyak bincang hal-hal negara lah, macam-macam hal. So dari situ mamak tu bukan pusat makan je, pusat pemikiran juga. Tempat nak sonok-sonok kan. Okey, Azul dah masuk. Aku panggil dia masuk Assalamualaikum. Mana kau baru sampai ni? Landscape lah. Aku pakai telefon. Afzal, Tak tahulah monitor tak boleh hidup. Tak tahu siapa. Nantilah aku tengok. Tak apa, cik hal tu. Apa cerita? Kita tengah live kat Facebook ni. Dah lah, jap. Aku nak kena ubah setting sikit. Tadi aku terletak apa only me lah. Aku nak setting. Tak tahu berjalan-jalan lu, borak lu. Kau punya screen Azwan boleh landscape Azwan? Mana aku memang ni telefon memang macam tu lah. Oh. Telefon aku kan style landscape. Sekejap aku try. Okay, aku dah public kan. Aku salah. Nasib baik lah bini aku tanya kenapa tak ada live. Facing cap. Okay. Baru ada view satu. Oi, dah famous. Dah famous. Kau online dekat Mangosteen ke kau punya sendiri? Profile Mangosteen tak boleh bang. Alright, Azli masuk. Aku panggil Azli masuk pun. Dia punya ni. Tok Abah. Tok Ketua Tok Abah siapa? Assalamualaikum. Salam. Regardless kita punya viewers hari ni, aku tak nak tahu pun siapa nak tengok kita. So lantakkan kepada diorang. Yang penting adalah kita borak je lah. Sebab kadang-kadang bila kita borak dekat kedai mamak kan, aku berharap ada orang tolong record dan viral kan perbualan kita. Sebab kadang-kadang kita borak ni pasal dunia lah, apalah kan. Aku rasa ada kebaikan lah untuk kita punya masyarakat kan. Okay, topik aku nak bawa hari ni adalah simple je. Sebab satu orang daripada kita hari ni kan, dia ada bawa turun satu cerita tau. Dia ada career journey dia tau. So aku nak share sikit. Aku bacakan sikit apa yang dia share dekat dia punya Facebook hari ni. Okay, kita sama-sama tengok. Okay, ni dia punya Facebook dia. Korang nampak tak? Oh my god. Okay, aku bacakan sikit dia punya cerita ni. Okay, 2014. Waktu tu umur 26 tahun. Pakai saja smart tapi sebenarnya jadi kuli. Buat semua kerja
kerja bukan skop pun kita sapu atas sebab nak tahu semua kerja. Saya percaya kita nak jadi skillful person, kena merasa buat semua benda. Jika berkira dalam kerja, susah untuk dapatkan pengalaman yang lebih. Saya cuba mendapatkan pandangan orang asing seperti Mr. David Gill bila dia dengar keluhan saya yang menjadi kuli dan dibuli untuk semua kerja, dia nasihatkan saya teruskan. Awak berada di jalan yang betul. Waktu muda adalah waktu untuk kita belajar semua benda. Jika awak korbankan masa muda dengan lebih melepak dan hanya kerja 8 jam sehari, awak takkan ke mana dan tidak akan belajar apa-apa. Dia menyambung, pada awal keriernya, dia hanya bermula sebagai technician, menyambung kabel, melakukan semua perkara sehingga diberi kepercayaan menjadi regional manager yang memerlukan dia melawat negara-negara pengedar. Jika suatu kerja tu pada awalnya awak perlukan 2 hari untuk disiapkan, pastikan ada 4-5 tahun akan datang awak boleh siapkan kerja itu hanya beberapa jam. Itulah dinamakan pengalaman. Friday Career Talk by Azwan Osman. Right. Aku baca tu just nak trigger kita punya conversation je petang ni. Aku nak tanya Azwan, aku tak tahu apa yang bermain dekat fikiran kau sampai kau tulis benda tu. Sebenarnya Facebook ni hari-hari dia ada memories kan. So tiba-tiba pula yang memories macam tu keluar. Lepas tu aku tengok muka Mak Saleh ni, aku teringat lah aku pernah borak dengan dia kan. So aku teringat, aku rasa macam benda tu nak share, benda spontan keluar. So aku tulis status Facebook aku ni. Kadang-kadang kalau kau tengok ada yang panjang, ada yang pendek kan. Kalau kau tengok memori yang aku tengok balik, look back memori aku dulu, aku banyak merapu tau. 2010, 2011 macam tu kan. Kita actually Facebook ni dia tunjuk perjalanan hidup kita lah. Macam mana kematangan kita kan. Kau boleh tengok balik apa yang kau post dulu kan. Lepas tu compare balik sekarang. Bila dia buat memories ni, aku nampak post tu tinggallah Mamat ni. Aku rasa is a starting point yang penting juga bila aku dapat pandangan daripada dia tau. Sebab kita ni, yelah kita duduk Malaysia, disebabkan kita ni pendapat aku lah kan, kita pernah masyarakat kita ni kadang terlalu compare dengan orang asing. Orang asing ni dia lebih merujuk kepada barat lah. Betul tak? Pada barat. Kita rasa barat tu bagus kan. So sebenarnya waktu 20-an tu memang tongan terbalik jugalah aku kerja kan. Pasal sebenarnya aku wasn't a good student masa aku kat Unit 10 dulu. So bila aku not a good student, bila aku grad kan, aku fikir aku macam nak aku kena mula daripada bawah untuk buat something, untuk get back aku punya life tau kan. So aku ambil je lah, aku start kerja aku waktu tu sebagai engineer trainee lah, gaji dengan allowance RM1,000 lah waktu tu. So aku berulang alik daripada Bangi Shah Alam. Waktu tu aku tak ada kereta. Lepas tu aku pakai kereta Iswara hitam tu, ingat tak? Kan? So actually post tu lebih kepada how aku start aku punya career tau. How aku start aku punya career. Pasal kita ni selalu di social condition oleh drama pukul 7. Betul. Betul tak? So bila kita grad, kita anggap kita mesti ada satu bilik besar kan. Orang nak pay kita kerja. Actually that's all kata apa nonsense lah, nonsense. So dia bukan indah seperti yang digambarkan. So kau bayangkan aku masa tu aku pernah pergi outstation dekat Kedah. Aku naik bas tau. Aku naik bas. Aku pergi outstation, aku naik bas. Sampai Kedah aku hanya ada RM4 je. Macam tu. Sedangkan aku kena kerja juga dekat site. So sampai tahap macam tu sekali lah. So last aku boleh hidup kan. So itulah cerita dia. So aku rasa macam waktu tu kita we are nobody in the industry tau. Kita nobody. Tak ada orang kenal kita kan. Waktu tu aku fikirlah waktu tu tahap kejayaan seorang tu nilaikan how much income dia dapat. Which is aku salah lah. Sebenarnya aku salah lah.
Kan? Kita terlalu menilai macam tu. Dan sebenarnya kita tak nafikan stigma masyarakat pun macam tu juga. Kan? Sedangkan sebenarnya keberjayaan seseorang tu, kita kena tengok adalah dia boleh menjadi insan yang kamil ke tak. Itu yang the best lah. Kan? Jadi insan yang kamil tu maksudnya insan yang cemerlang lah kalau dalam bahasa Melayu. So agak susah. So bila aku rasa one day tu aku memang cukup down lah. Masa tu, aku ni kerja jaga site buat engineering. Ada sampai satu tahap dalam career aku ni, aku diboykot oleh orang pejabat aku sendiri. Bila sampai engineer kena dekat site tau. So orang yang ada dekat pejabat, dia akan uruskan documentation. Di barang lah, documentation purchasing, procurement dan lain-lain. Aku punya site semua orang boykot. Sampai tahap macam tu. Aku tak tahu kenapa. Mungkin Kau garang sebab sangat. aku tak aku tak memang aku kena diboykot lah. Jadi sebenarnya when we talk about office political, waktu tu aku baru tahu dia wujud kan. So macam mana nak overcome benda tu? Macam mana nak overcome benda tu? So aku buat semua benda lah. Apa terpaksa aku buat, dekat site klien memang dah hentam lah. Maki semua, Kedah semua memang maki lah. Hangat-hangat kan. Jadi aku terpaksa bagikan masa aku daripada Isnin daripada Ahad kita sini cuti kan. Ahad aku dah gerak pergi Kedah naik bas. Sampai hari Rabu atau Khamis aku akan beli lagi tiket bas balik KL. Masuk office, aku buat semua balik documentation. Aku buat seorang. So waktu tu. Tapi benda tu berterusan tau. And is really stressful. Kan? Tapi kita orang silat lah. Kita orang cakap. Kita belajar ada masalah tak boleh lari. Betul tak? Kan? So aku cuba praktik lah. Apa-apa pun kita hadap lah. Betul tak? So aku cuba buat. Tapi dipendekkan cerita. Setiap bulan ni. Setiap minggu kita ada mesyuarat projek lah. Mesyuarat projek lah. Time to time bila makin lama site aku makin stabil tau. Tapi site orang lain, yang orang lain tolong buat dokumentasi dia, site dia pula masalah. Ni tahun bila kan? Ini lebih kurang tahun antara 2012 hingga 2014 lah waktu tu. Waktu tu aku start jaga satu site je. So masa jaga satu site lah aku diboykot. Lepas tu site tu makin lama aku ambil projek tu projek sakit babe. Masa tu nak kena terminate lah. Kan? So cuba selesaikan of course dengan kawan-kawan lah. Kan? Sebenarnya skill organisasi dalam silat ni memang dia bantulah macam mana kita handle technician kita yang lebih tua daripada kita kan. Aku tak nafikan yang perwatakan aku yang nampak tua daripada umur dia membantu jugalah. Kan? Orang ingat aku 30s lah waktu tu. Sebenarnya waktu tu kita 20s lah. Tapi kita cuba manage dengan baik. So makin lama site tu makin stabil. Lalas daripada meeting mingguan, aku yang paling teruk kena lah. Banyak sangat isu, makin lama kan. Makin stable, sebab aku terpaksa buat semua benda. Dan dia mengajar aku untuk divide masa. Tapi struggle juga. So lama-lama makin stabil, makin lama setiap hari Senin akulah orang yang paling relax. Lepas tu bos aku tambah lagi site. Dia tambah lagi. Dipendekkan cerita, maksudnya aku antara engineer trainee yang dapat confirmation less than 1 month lah. Engineer trainee ni biasanya dia dapat confirmation dalam 3 ke 6 bulan. 6 bulan tu paling lama. Kalau 6 bulan punya scheme, kalau dia tak dapat, maksudnya dia tak diterima bekerja. So aku dapat less than 1 month. Disebabkan tunjuklah kesungguhan kan. Yang bestnya aku punya performance ni dipantau oleh owner syarikat ni, managing director. Sebenarnya ni dia bertepatan dengan Alibaba tau. Alibaba Jack Ma kan. Bila kita fresh graduate ni, bila aku tengok dia punya code balik tu aku setuju lah. Bila kita fresh grad ni, yang paling penting kita find a good boss. Not find a good company. Kan? Find a good boss pasal pada peringkat tu kau memang perlukan bimbingan dalam kejayaan kau sebenarnya.
Aku tak katalah aku the best, tapi ni pengalaman yang aku hadap lah. Pasal aku, to be honest, dulu masa aku masuk Unit 10, uh, I wasn't a good student, kan? Aku punya PTPTS sendiri pernah ketarik 2 kali. Dan waktu tu aku malu nak cakap lah. Dan sekarang aku tak malu cakap sebab sebenarnya cerita kegagalan ni dia memberi kau satu kekuatan untuk kau berjaya kalau kau ambil tu secara positif. Kita ambil contoh padang rumput. Halaman rumah kau kan, halaman rumah kau ada rumput, betul tak? Ada rumput kan. Kalau kau simen halaman rumah kau tu, okay, kau tengok lama-lama nanti rumput akan tumbuh celah-celah simen tu. Betul tak? Jadi itulah fungsi tekanan dalam hidup sebenarnya. Fungsi tekanan dalam hidup ni, dia akan kill kau for the very 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 last point. Dia akan kill kau, dia akan pastikan yang kau takkan dapat bangun balik. So itulah tekanan dalam hidup. Siapa yang menekan kau? Boleh jadi orang sekeliling kau, kan? Boleh jadi situasi kau, pekerjaan kau. Tetapi disebabkan kau menghadapi tekanan tu, yang kau rasa kau nak lari, tapi kau terpaksa hadap juga, at the end of the day, kau tetap akan jumpa jalan keluar. Rumput tu, dia tetap akan jumpa jalan keluar dan dia akan masuk celah balik simen tu. Dan kata apa? Akhirnya kau terpaksa cabut rumput tu di atas simen tu. Jadi itulah fungsi tekanan dalam hidup sebenarnya. That's the thing. So, keadaan hidup aku waktu tu, yang aku tak ada banyak choice, I have to build up my career waktu tu, kan? So, aku terpaksa buat semua benda. Sampai aku terpaksa rekrut aku punya technician sendiri. Aku iklankan di mudah.my, aku nak cari technician untuk site ni. Aku settle, aku interview, aku hantar dekat bos aku, yang owner syarikat tu. Cakap, bos saya nak hire ni, saya boleh buat semua benda, saya tak boleh buat letter of award aja. Saya tak boleh handle tu. Saya dah nego gaji banyak-banyak, dia setuju. So, apa yang buat? Bos aku, dia pula, dia maki HR aku. Pasal apa? Tu pasal aku kat pejabat orang tak suka aku kot. Kan? Tu cerita dia lah. So, maksudnya aku boleh aku terpaksa buat semua benda dan dia bagi experience. Kan? Sampai purchasing. Bukan semua orang dalam pejabat tu tak baik, ada yang baik, tapi situasi waktu tu yang buat aku jadi macam tu. So dipendekkan cerita, sampai 2000 tahun tu aku orang kata dinaikkan lah kan, dinaikkan untuk tengok semua site-site dekat satu Malaysia. One day, cerita ni panjang lah, aku ringkaskan kan. One day, bos aku ni, dia bertengkar dengan manager dia sendiri. Which is anak emas dia. Dia bertengkar. Pasal dia ada satu isu kerja tu, sedangkan dia dengan orang tu memang kamcing gila. Pergi US sama-sama. Kan? Memang kamcing, memang anak emas. Dia bertengkar, dia orang ada konflik. So orang tu dia mula dia tak datang. Waktu tu dia dah macam besar kepala lah sebab dia rasa macam dia untouchable. Kan? Dia untouchable. So sebenarnya aku tahu bos aku waktu tu dia terpaksa ambil keputusan yang agak besar lah. Sebab takkanlah pecat orang nombor 1 dia kan. So dia dilema waktu tu. Tapi kesalahan dia tu seolah dia tak boleh maafkan. Itu memang menjejaskan nama syarikat dan lain-lain lah. Kan? So waktu tu aku umur 26, 25 macam tu. Bayar aku dalam umur setahun, aku akan say setahun jauh lah. Bos aku dia buat satu keputusan yang aku rasa agak gila. Dia nak switch position aku dengan Mamat ni. Dia nak switch. Aku rasa macam, man, this is crazy lah. On. Crazy tak boleh. Aku masa tu aku memang tak tahu apa-apa. Job dia tu is job yang responsibility yang sangat besar dalam company tu sebenarnya.
is a decision making untuk menetapkan hala tuju, sales strategy, business development. Kau kena fikir semua tau. I cakap kat bos, I'm too young for this. Dia kata tak apa, aku guide kau. Dia kata je lah, dia guide kan. So dipendekkan cerita, bila Mamat dia dapat tahu yang aku kena switch, dia skeptical dengan aku tau. Dia macam, biasalah, macam tempat kau kena ambil. Kan? Mesti kau tak sekurang tu, betul tak? Sedangkan tu bukan keputusan kau. So tu dilema aku juga lagi. Tapi aku cuba buat baik je dengan Mamat ni. Aku cuba buat baik. Tapi Mamat tu dia tak boleh terima yang dia dah kena switch position dengan aku. Seolah macam dia kena turun pangkat, dia jaga site, aku duduk office tau. Dia duduk office. Jadi dia macam tak terima. Tapi aku buat baik je dengan dia. Kan? So, dia tak boleh terima, dia MIA. Dia resign kan? Tapi dia resign 24 hours, dia lari. So dia lari, aku waktu tu memang very clean, tak ada orang guide aku. Serius, aku tak ada orang guide aku. Dengan, kau tahu lah kita pun aktif silat kan. Dengan silat pun banyak kerja kan. So, itu yang dahi makin luas tu. Lepas tu, tapi kan lepas after 1 years, dia resign, kita dapat tahu dia meninggal. Dia meninggal. Dia sakit jantung. Umur dia, waktu tu aku 26, dia dalam umur dia dalam approaching 30. 29-30 macam tu. Kita Muda dapat tahu lepas, muda. Waktu tu dia resign. Tapi bila dia resign, satu track record dia dekat syarikat tu memang tak bagus lah. Kan? Kalau company baru minta reference call, kalau nasib tak baik, dia call HR akan cakap dia ni rekod tak bagus lah kan. Tapi aku dengar dia dapat kerja dengan satu syarikat konstruksi yang agak besar juga, nama dia Sunway. Aku dapat tahu. Tapi after 1 year macam tu, dia meninggal sebab sakit jantung, jatuh dalam bilik air. Itu cerita dia. Nak mengatakan yang stres, nak mengatakan yang kerusi dia tu, yang aku duduk waktu tu, is very stressful. So memang betul stressful. Bila aku ambil, for the first 5 years, hidup aku memang tunggal langgang. Maki dengan bos, kena maki dengan bos aku tu yang biasa lah. Bodoh, bab, bahasa F semua ada lah. Kan? Memang. So dia kata, waktu tu, biasa lah, apa ada aku bos kan. Bos ni, kalau kau perasan orang-orang yang pengasas syarikat ni, they are totally asshole tau. Faham tak? Jeff Bezos, Elon Musk, siapa lagi? Steve Jobs. Kau nampak je dia gah semua tu tau. Dia ada novel, orang cerita, cakap dia boleh surprise. Actually dia all asshole tau. Dia mulut orang semua macam celaka. So sebenarnya bos-bos ni, pengasas syarikat ni memang itu perangai dia. They are short tempered. Dia orang tak boleh sabar, dia orang nak tindakan segera. So aku bekerja dengan orang yang macam ni lah. Kalau kau perasan waktu tu, umur aku dalam 27-26, waktu tu berat badan aku naik kalau kau perasan. Berat badan aku naik, aku gemuk, berat aku sampai 110 kg. Waktu tu lah titik mula aku gemuk. It's very stressful lah waktu tu. So dalam masa stressful tu juga, actually kita hadap jugalah kan, kita hadap juga, terpaksa buat semua benda. Masa tu tidur kat pejabat tu biasalah. Aku waktu tu tak tahu apa-apa, tapi di bawah aku ada few orang staff yang menunggu arahan aku. Yang aku sendiri tak tahu nak bagi apa, arahan apa dekat dia. Kan? So aku terpaksa start from the below. Memang suffer lah waktu tu. Kan? Aku berat badan ni. Aku pernah waktu tu aku satu benda yang stressful dalam 2017. Aku kahwin umur 2016 2015 aku serius 2015 aku kahwin. 2015 betul. Yes, 2015. Waktu tu aku baru kahwin. Kehidupan akak pejabat aku masih sama. Waktu tu lah isteri aku cakap, "Uish, susahnya kerja abang ni," kata kan.
Aku diam je. Kan? Aku diam. Sebab waktu tu dalam kepala aku fikir macam yelah orang kau nak kahwin mesti kau expect kau akan pergi pagi balik pukul 5 petang, lepas tu malam duduk lepak dengan isteri dia. Aku tak dapat benda tu semua. Aku tak dapat. So sama juga tapi bila dah masuk 2017 tu lama-lama aku dah boleh catch up tau. Aku dah boleh catch up. Situasi yang tertekan tu memaksa aku kena study lebih. Industri tu aku terpaksa study lebih. So 8 hingga 6 aku kerja. Sampai ke pukul 10 semalam tu aku buka buku. Aku buka buku engineering, aku study. All the technical, aku study babe. Sampai pukul 10, 11, 2 pagi baru dah. Aku kena study design aircon ni macam mana, semua, everything. I think dah dekat setahun lebih aku macam tu. Aku kena study. So, balik pukul 11-12. Besok tu aku masuk balik pukul 8. Aku buat kerja macam biasa. Benda tu jadi rutin tau. Tapi at the end of the day, lama-lama aku dah boleh catch up balik. Bahasa-bahasa jaga teknikal tu aku boleh handle balik. So bila bos aku yang nampak macam aku dah boleh handle balik, dasar syarikat, kalau kau nak dah bawa kau pergi travel, especially for overseas, dia kena orang yang dia percaya tau. Orang yang dia percaya. Maksudnya memang dia orang takkan left company within 1 year or 2 years. Kan? So mungkin dia tengok aku punya effort lah kot. So first country yang aku jejak adalah Singapore lah. Kan? Aku rasa waktu tu aku takkan jejak lebih jauh daripada Singapore. Kau dengan company sekarang berapa tahun? 8 tahun? Aku dah 8 tahun. 8 tahun. Ada orang tanya aku, "Uish, lamanya kau kan, takkan kau tak nak cari company lain?" Masalahnya aku ada hati nak cari, tapi masalahnya bila aku tengok skop kerja dia, ni cakap honest lah tengok skop kerja dia, aku tak puas hati tau. Macam aku dekat sini aku buat from A to Z lah. Everything, tender, project mobilization, insurance, PNL, claim program, everything. Bila aku tengok dekat, contoh itu hari ada satu company nama dia Honeywell. Dia nak offer aku jadi regional sales manager. Kan? Regional sales manager. Aku tengok skop dia. Satu skop tu dia minta aku kena jaga produk ni untuk salah satu building management system. Sebenarnya dia macam satu cabang daripada job scope company aku lah. Lepas tu aku tengok kan ni je kan. Aku dah bertahun-tahun tunggu terbalik. Jadi aku takut aku hilang passion tau. Kalau aku tak ada passion, aku takkan perform lah aku rasa. Aku takkan perform. Lepas tu aku kena report dengan Singaporean. Oh my god man. Aku tak boleh, jangan. Kalau kau dapat bos Singaporean, I can say good luck to you lah. Kan? Aku tahu perangai dia orang macam mana, dia orang pandang orang Malaysia ni memang rendah gila. Second class country. Kan? Dia rasa dia ni, aku tak boleh lah. Kan? So aku tolak. Lepas tu ada few lagi yang aku tengok dah dari secretary, tapi memang sama ada tak dapat ataupun memang aku tolak. Dia company yang kau kerja sekarang ni, the first company kau kerja lepas kau habis Unit 10 lah? Oh. Yes. Okay, sekejap. Sebelum tu, aku nak kita punya kawan, member kita, memang lama kita ni, dah start masuk, aku panggil dia Jim, masuk Jim. Bapa. Buka mic lah. Dah buka dah. Mesti impi Syakila satu. Sekejap. Aku tengok Napi dengan Azwan ada air. Aku macam nak pergi ambil air. Kena ambil air lah, kata mamak. Order. Guys, satu. Ada mamak kat rumah Jim, apa cerita Jim? Macam ni lah PKP, work from home banyak. Tak boleh nak masuk site. Nak macam mana? Tadi kita dah go through. CPD lagi. Dah go through cerita Azwan. Alang-alang kau masuk ni dan kau pun ada komen dekat posting Azwan tu. Dan kau cerita sekarang kau dekat Shell apa semua, kau kena buat semua benda. Sekarang ni staff kau tak boleh kencing kau. Kita pun dah lama tak jumpa kau. Kau boleh cerita apa-apa yang kita nak tahu, nak catch up dengan kau?
Banyak cerita pasal Kuantan ni. Ha. Okay lah, to be honest lah, the first thing masa aku masuk company ni sebenarnya, kata macam mana bila dia nama aku naik kena pindah ke Kuantan sebenarnya, benda tu sebenarnya agak menakutkan sebenarnya, sebab kat Kuantan ni, kat company aku selalunya lah, paling lama lah saya punya visa duduk kat situ 3 bulan. 3 bulan je, sebab dia orang tak tahan, sebab kerja terlalu banyak, terlalu workload dia terlalu tinggi, so dia orang tak tahan. So kau ibarat cover macam 4 manpower punya kerja, kau seorang. Itu yang sebab utama lah kenapa benda yang first impression kita dengar tu menakutkan. So at the masa first aku ditransfer tu, okay lah, mula-mula ialah kita tak adapt lagi kan. So macam stressful lah, memang very stressful. And then banyak kerja nak catch up dengan at the first masa aku masuk tu, terus kena audit pula tu, lagi pening kepala. So memang kat sana memang 3 bulan yang first tu memang agak perit gila-gila lah, memang jujur cakap memang rasa nak berhenti. Cuma aku pegang satu word of wisdom lah daripada Jack Ma sendiri cakap. Jack Ma sendiri cakap, kalau you nak bekerja, you jangan cari company yang dah well established, multinational dan sebagainya, nanti you tak belajar something. You kena duduk tempat yang you boleh belajar something. Itu yang dia suruh. So at the first aku pegang word of wisdom tu, so aku kerja lah gitu. So aku tahan je lah. So buat kerja yang multitask lah, macam-macam benda aku buat. Kerja yang sepatutnya orang lain ada satu personnel buat, aku kena buat. So macam aku cover 4 manpower lah kat situ. So memang agak stressful for the first year lah, for the first 3 months lah. So to be honest lah, aku antara orang paling lama lah duduk sana. Tak tahu macam mana dia orang pun pelik kenapa aku boleh tahan 2 tahun. Sedangkan orang lain 3 bulan dah resign, 3 bulan resign, 3 bulan resign, tak tahan. So aku kira macam rasa bangga jugalah, even aku duduk sana 2 tahun boleh tahan. So kat sana memang aku belajar buat benda semua sendiri. So every document semua aku attach ni, aku buat sendiri semua, aku sign sendiri buat sendiri sign, macam kelakar pun ada lah. Tapi nak macam mana benda tu je yang aku attach, yang aku ada, yang aku boleh buat. So everything aku buat, so memang banyak hiccup jugalah, biasalah bila kau seorang nak cover 4 manpower ni, normally memang lah akan ada hiccup sana sini lah, mungkin ada yang tak berapa nak cantik. So nasib baik in that time terminal manager share kat sana, dia faham aku macam mana, dia tahu aku seorang cover 4 manpower. So dia faham kalau ada hiccup sikit-sikit tu dia boleh faham. Even auditor datang pun dia tengok aku, semua benda aku buat seorang-seorang, sikit-sikit tanya siapa buat ni? Azim. Siapa buat ni? Azim. Semua benda aku buat, so dia faham lah. Famous lah kat sana. Sakit kepala weh. Otak dia buatnya, aku kena buat macam tu. Very sikit sakit. Tapi alhamdulillah boleh tahan lah. So in that time, dalam 2 tahun tu memang macam-macam benda lah. So yelah yang especially yang site Kuantan ni, dia famous dengan satu insiden lah, kalau dalam Shell ni dipanggil PQI, product quality incident lah. Maknanya ada air dalam minyak dan sebagainya lah. Yang tu memang perit lah, sebab ada 1 bulan tu kalau korang tengok muka aku gelap gila lah, sebab tu aku kena panjat terus naik lori, kena duduk kat site lama gila. Memang muka aku gelap gila pasal aku tak tahulah, aku tengok diri aku pun dah macam saing-saing ni dah, saing orang Afrika dah masa tu. Memang penat gila lah. Sebab manpower sana memang tak ada. Memang kadang-kadang kau buat benda tu orang lain dekat site tu boleh 5 orang, aku 2 orang 3 orang je, memang sakit. Kena masa sekali tu bulan puasa lagi lah, member aku pergi tepi minum air dah. Aku tahan lagi, tak apalah, lagi benda tahan je lah kan. So in that time masa kerja sana kat Kuantan tu, memang kita buat semua benda. So bila kita dah buat semua benda, so kita punya profile jadi cantik sebenarnya. So bila contohnya aku ada LinkedIn kan, bila aku letak semua benda yang aku buat semua, alhamdulillah lah setakat ni dah banyak gila job offer aku dapat. Ni lah orang offer dah masuk company ni, masuk company ni. Cuma pada aku tak ready lagi nak move on sebenarnya, sebab aku pandang which is aku tak cukup lagi ilmu untuk untuk serap lagi. Aku rasa aku boleh absorb lagi ilmu dalam company ni. So tu aku tak move on lagi lah. So in that time betul jugalah kawan aku ni ada pesan, kawan aku manager tu, kawan aku juga manager company aku. So dia ada cakap, kau kena kerja bukannya kau kena cari kerja lepas ni, tak. Biar orang yang cari kau. Maksudnya kau ada specialist satu benda tu, so biar orang tu datang kat kau. Kau tak payah nak sibuk-sibuk nak hantar resume, tak payah. Dia jangan approach kau. Saya ada kekosongan ni, you willing tak nak masuk? Sampai tahap macam tu lah. Saya rasa Azwan mesti lagi banyaknya. Dan level-level tu di project pun dah berapa successful kan. Berapa banyak project dia dah successful, so dah rasa Azwan. Saya lah. Saya Kadang-kadang tercakap dia tu lah. Kalau cakap orang gila pening kepala ni. Aduh, lepas tu sebenarnya
kita orang tak pernah rasa lagi duit kau belanja makan dekat kedai mamak tu. Masalahnya jauh. InsyaAllah kalau aku balik KL ada. Kalau proses pun nak beli kereta ni, aduh, pergi palu. Kahwin dulu. Orang tu Kau tak tahu dapat ini lagi price dapat kereta kau tahu tak? Aduh. So bagus lah pengalaman 2 tahun tu sebenarnya memang bagus tak aku bila aku dah transfer balik ke Terengganu ni. So dalam Terengganu ni diorang ada special personnel untuk jaga. Contohnya bahagian CCTV untuk lori ada kawan ni jaga. Untuk yang GPS kawan ni jaga. So in that time kan, diorang kalau dia buat report apa, dia orang salah buat report, aku boleh detect. Aku dah tahu sebab aku cakap ni kat diorang, aku dah buat dah semua benda ni. Kau jangan nak kencing aku cakap. So diorang tak boleh nak cakap apa aku lah. Diorang setiap kali diorang cuba kencing, tak payah. Aku dah buat dah benda ni semua. So in that time benda tu very beneficial to me lah. To speak lah. Memang benda tu memang very beneficiary untuk kita lah, supaya kita apa ni, kira macam add up skill lah untuk kita supaya kita tahu setiap benda yang kerja kita buat. And then bila ada audit, kadang-kadang bukan kita nak rendahkan dia ni, kadang dia orang ni bila tanya audit tak dia nak jawab, so kita kena masuk, tak, kena jawab. So memang benda ni 2 tahun yang perit tapi 2 tahun yang beneficial lepas benda tu. Itu yang sebenarnya penting tu. Walaupun memang perit sangat-sangat. Kau dah ambil air ke? Kau tak ambil air ke? Mana airnya Tok Ketua? Tok Ketua tak ada Tak air. nampak pun. Okay, Dah. siapa nak take turn? kau jangan ingat ni live session tau. Aku tak nak kau ingat macam tu. Aku nak macam kita kat mamak, siapa cakap-cakap je, tak perlu tunggu turn. Kan? Aku biasa kalau Dia datang sambung mamak lah, ni, dia aku nak makan minum lah. Okay, jangan Wan. Biar sambung lah. Okay, aku tak cerita lagi pasal David Gillo kan. So, dipilihkan cerita. Bila kita ada masalah, kita mesti cari orang untuk bagi pendapat. Betul tak? Kan? So, termasuklah urusan kerja aku ni. Orang kata urusan career. So, aku dapatkan pandangan daripada orang kita. Semuanya tak memihak pada akulah. Kan? Dia akan suruh aku resign. Mesti kau akan dapat komen macam tu. Kan? Dia suruh kau resign, pergi cari tempat yang boleh bagi gaji lebih baik, macam tu. Faham tak? So, bukan nasihat tu tak betul, tapi dia tak memberi kepuasan hati tau. Kepuasan hati. So, bukanlah kalau dia nak bayangkan tu macam mana kau tengok, kalau kau baca tesis cekak kan, macam mana utak nafsu dia gambaran. Orang kau tak puas hati, last Ustaz Nafi dia jumpa Haji Zain baru dia kata, okay aku puas hati dengan dia punya ilmu ketauhidan kan. Kau nak dapat that feel kan. So one day aku ditugaskan menghandle seorang Mak Saleh yang datang Malaysia kan. So waktu tu kita ni kita duduk sini je kan. Waktu tu some of mentality kita ni, kita rasakan orang asing ni, kita tak pernah jumpa dia, kita tak pernah handle dia. Bila kau nak handle Mak Saleh ni for the first time dengan kau muda, kau akan ada satu rasa nervous tau. So actually datang Malaysia ada few meetings yang kita kena pergi dengan dia. Tapi on that night actually is kita panggil normal tau. Kalau ada klien atau principal yang datang dekat kau punya tempat, kau kena entertain dia, maybe go for dinner etc. dan lain-lain lah. Tapi kalau ada orang bawa pergi club lah kan. Betul, benda tu berlaku. Orang Melayu kita pun buat, betul. Tapi alhamdulillah syarikat aku ni masih lagi patuh syariah lah. So kita bawa dia pergi tempat yang paling best, yang pada waktu tu kita dinner dekat KL Tower. Tapi dia jadikan cerita, bos aku tak datang lah malam tu. Sebab kau tahulah kalau bos kau datang, mestilah dia akan dominan dalam perbualan, betul tak? Kan? So tak nak waktu tu aku punya colleague semua budak bawah aku. Jadi yang tak nak aku terpaksa lead the discussion, lead benda tu. So aku terasa macam tiba-tiba tergerak nak dapatkan dia punya pendapat lah kan. Waktu tu aku fikir dia ni memang tak pernah susah lah. Dia tak pernah susah.
Aku rasa macam dia orang yang dia memang kerja bagus, tak ada masalah. pun. Memang perfect life lah, perfect career kan. So kita rasa macam nak dapatkan pendapat dia lah. So aku cerita lah, dia tak suruh aku cerita pun. So aku cerita je, aku cakap saya kat sini sibuk buat kerja sampai tengah malam ni. Aku cerita macam seolah macam dia tak hadapi semua tu. Aku rasa macam aku orang yang teruk lah dapat kerja macam ni kan. So bila dia cerita dia dengar je. Lepas tu dekat situ bila aku dah habis, dia rasa aku dah habis, baru dia keluar ada advice. Dia kata sebenarnya apa yang kau buat ni betul sebenarnya, tak ada masalah. Waktu ni lah 20s ni lah kau kena belajar semua benda. Kau tak boleh berkira dengan apa kerja yang kau buat. Kan? So bila dia cerita macam mana dia start dia career, lagi teruk pada aku sebenarnya. Dia tak ada kelulusan, dia tak ada degree, dia ada macam diploma ke sijil. So dia start on the technician, dia macam mana, dia tidur dekat lubang tahi semua, dia buat sambung kabel, lepas tu dia start dengan, lepas tu dia start naik jadi sales engineer, dia struggle nak jual produk dia naik in the same very company. Dia tak pernah pindah mana-mana company. For the same very company, sampai dia tahqiq dengan semua produk dia tu, dia tahu selok belok nak pasang, troubleshoot everything. Bila umur dia dah masuk 50s macam tu, dia suruh untuk menjadi regional manager. So regional manager ni, dan dia jaga Asia Pacific. So dia jaga Asia Pacific, dia perlu travel to China, to Taiwan, Southeast Asia, termasuk Malaysia. Dia Singapore mana dan lain-lain. UK. Dia orang Canada, Kanada. So bila dia cerita macam tu, aku macam, aku terdiam lah kan. For the first time aku cakap, this is advice yang aku nak kan? Ini advice yang aku nak sebenarnya. Aku tak dapat. Dia tak dapat sebagai daripada klien orang. kau lah. Actually dia principal ni sebenarnya maksudnya dia manufacturer barang tu. Dia manufacture dia barang, jadi kita sebagai distributor for Malaysia region, dengan Southeast Asia, kita coordinate sales untuk dia. So aku buat presentation lah. Orang macam aku kena buat presentation dekat Ministry of Health, Ministry of Public Works, kan, jumpa pengarah kita nak pasti. So itulah job aku waktu tu. Aku deal dengan banyak orang. Waktu tu tu ada satu lagi cerita lah. So sebelum tu simpan dulu cerita tu. Kita ni bila kau kata kita lepak kedai mamak, orang ni tak pernah sampai tau. Tapi malam ni dia sampai juga. Kita bagi laluan kat dia sikit. Abang Faizal. Apa dia? Bos. Malam ni kita cerita pasal career. Dia cerita sikit you punya career, bos. Biasa-biasa je, tak apalah. Cerita Dah malu lah, segan. Macam Azwan, dia daripada dia habis grad sampai dah sekarang, dia tak pernah jump ke company lain. Ajim pun dekat company dia pun dah 2 tahun. Kan? Azwan dia pada yang satu. 3 orang kali ni. So antara orang yang banyak jump company Abang Faizal lah. Betul tak? Dia banyak company yang lain. Okey, kalau kata nak experience lah, sebenarnya memang jam company tapi job scope tu sama je, tak tukar. Dia tak lari pada scope IT, walaupun IT tu daripada distribution, banking, manufacturing. Sekarang ni pun balik pada manufacturing balik, tapi tak lari. Nak kata cepat lagi tak juga. So macam Azwan punya point kan, dia kata kita perlu lebih masa dalam company tu, experience dalam tu kan. So kenapa Abang Faizal jam-jam? Faktor gaji ke, faktor experience ke, faktor management ke, faktor boss ke? Bukan, macam mana nak cakap ada setengah orang tu stay sebab dia dah selesa dengan kedudukan kita. Dia macam tu kan. Macam Azwan sendiri, tak tahulah dia selesa ke tak.
Macam saya, bila dah buat benda tu dah lama sangat, benda yang sama je, saya nak cari benda yang baru, explore. Benda lain. Tapi sejak IT jugalah. Experience lah, surrounding lah. Lepas tu dah tua lah. Manufacturing, pembekal distribution ni pergi kepada manufacturing. Lepas tu pergi pula kepada banking. Tapi benda yang sama je buat sebenarnya, tak ada apa pun. Okay. Nice. Alright. Wan, sama Wan. Sama lagi. Cerita lepas kau jumpa ministry semua tu. Ministry tu. Ya. Ha, So itulah aku dapat advice daripada dia, kan? Tapi it's a good, dia antara masalah yang bagus lah. Aku pernah juga jumpa masalah yang very badass punya kan, yang memang yang asshole pun ada. So dia Canadian ni pada aku dia okay sikit. US dia terlalu havoc. Yo, what's up? Dia macam tu. British, they are too serious, very rude, lidah macam abang, that's British. Faham tak? China nanti aku cerita. So dekat situ aku dapat satu very good experience. Aku memaksa diri aku keluar daripada kepompong pemikiran orang Melayu. Dia memaksa aku untuk keluar daripada kepompong pemikiran orang Melayu. Kan? Kita ni masalahnya kita nak, kalau boleh, nak kerja government, ada pencen, boleh buat loan, boleh tutup loan. Itu mindset kita tau. Dan kita rasa berniaga tu satu perkara yang tak bagus. Itu memang masalah. Dan aku pernah terperangkap dalam pemikiran macam tu, dan aku benci dengan kerja aku tu pasal aku sendiri terpaksa handle sales. Dan ikut aku punya experience, Malay is a very bad sales engineer. Dia otak agresif, dia malas. Malu-malu. Kan? Tak semua. Tapi mostly macam tu. So macam cakap, aku dekat situ dia memaksa aku berfikir. Sebab waktu tu banyak aku bila masalah waktu tu, bila aku bercakap dengan Pak Salih ni, aku rasa macam point yang aku bagi tu macam bodoh tau. Dia baru aku tahu sebenarnya aku tak suka membaca. Aku kurang analisis, aku malas. So benda macam tu. So sebenarnya daripada titik mula tu lah aku cari jalan macam mana aku nak overcome benda tu. Aku rasa terhina bila Mak Salih tu, Mat Salih dah kan. Mat Salih dia rasa macam aku ni not dia punya level lah untuk bercakap kan. Kalau aku take tu as a negative, aku rasa Mak Syed Bagah, aku bukan nak kau sangat datang Malaysia ni kan. Tapi aku terpaksa juga deal dengan dia. Pasal dia adalah principal kepada barang tu, aku kena deal. Aku kena report pada dia. Faham tak? So aku kena telan bahasa-bahasa yang kasar-kasar lah. Terpaksa telan. So aku terpaksa cari jalan untuk macam mana aku kena improvekan supaya aku boleh talk on the same level dengan dia tau. So dia memaksa aku untuk membaca. Sebenarnya dari situlah aku timbul minat untuk membaca sebenarnya. Dekat situlah aku tahu satu lagi aku punya common mistake aku sebagai orang Melayu adalah aku malas membaca sebenarnya. Disebabkan sikap aku malas membaca, maka aku jadi bodoh. Sebenarnya. Faham tak? Kita terlalu fikir kita sibuk dengan kerja kita sampai kita lupa nak tambah ilmu dengan melalui membaca. Benda ni kalau kau tengok, masa aku travel dekat Europe, aku pergi Jerman, Czech Republic, situation dia very different. Kalau kau masuk tube, tunnel dia, underground train, semua lepak dengan buku. Mostly. Ada juga main telefon, tapi mostly lepak buku. Aku bet dengan kau, atas meja makan pun kita main telefon. Dan kita kan, yes.
dia memang aku tak rasa budaya dia macam tu lah, tapi kalau aku rasa lain. Jadi dekat situ aku terpaksa belajar yang aku kena ubah sikit aku punya mindset yang orang Melayu ni bagus, tapi ada few habit tu kita kena break up untuk kau pastikan benda tu berjaya. Sebab sebenarnya benda ni bila aku fikir balik, betul lah yang Tun tegur tu, ni bukan cerita politik lah, ni bukan Tun yang tegur. Actually sampai satu tahap bila aku nak handle Mak Saleh ni, aku dah tak boleh tahan. One day aku jalan kat JB, Johor Bahru. Aku pergi kat satu kedai buku. Aku tengok sebenarnya memori Tun Mahathir kan. Memori Tun Mahathir. So aku fikir macam aku dah lama dah usaha buku tu, tapi aku tak nak beli. Doktor apa? Doktor umum. Aku tak nak beli. So, tapi one day aku dah setiap kali aku pergi kedai buku, aku mesti tengok buku tu, aku balik atau aku letak balik. Aku pergi tempat kedai buku lain, aku tengok buku tu aku balik, aku letak balik. Faham tak? Tapi satu hari dekat JB, waktu aku keluar hotel, aku cek makan, waktu aku share kedai buku, aku buka, aku terselak tajuk orang Eropah. Kan? Orang Eropah. Waktu tu, for the first paragraph yang Tun tulis, dia kutuk orang Eropah. Aku cakap, ui. Okey. Kau simpan dulu, jangan cerita habis lagi. Okey, kau kata tadi kau sebut pasal membaca kan. Aku sebenarnya lepas dah habis kat Kuis baru aku start suka membaca sebenarnya. The first book yang introduce aku buku adalah Azli tau. Time tu dia baca Robert Kiyosaki punya buku. Rich Dad Poor Dad, tapi dalam bahasa Inggeris. Kebetulan time tu PTS ada keluarkan edisi bahasa Melayu. So kau kata the first book yang aku jatuh cinta dengan dunia buku adalah buku tu lah. So aku nak tanya, kenapa Azli time tu dia baca buku tu? Tanya aku ke? Tapi sama buku tu tak dia baca pun. Apa lah? Oi, kau ni tanya soalan mengejut lah. Kenapa aku nak baca buku waktu tu Tanya mamak. Tanya bawah. Orang ni jawapan. Tak time tu Dia ada financial problem ke apa ke? waktu tu dia macam baru terbuka pintu hati ni nak belajar tentang pengurusan kewangan. Macam mana aku nak menguruskan duit aku. Okey, mesti ada Dari situ lah. Kau cerita sebab dia. Oi, kau ni nak aku goreng. Macam mana aku nak cerita ni Sebab nak kaya ke? Tapi tak. Awal-awal dulu ya. Awal-awal dulu nak kaya. Tapi bila dah lama-lama aku baca buku-buku macam tu, dia buat aku berfikir balik, sebenarnya kaya tu sebenarnya bukan apa yang aku nak sebenarnya. Aku terpengaruh waktu tu nak kaya sebab orang lain bercerita tentang kaya kan. Bobo macam ni kau jadi kaya, macam ni kau jadi kaya. Tapi sebenarnya dah lama-lama bila aku baca dia sebenarnya dia, kalau guru utama ada orang kata kita nak buat benda yang kita happy macam tu. Lama jugalah sebab kalau sebelum ni yelah Nafi pun tahu lepas buku tu kita sibuk pergi yang Dr. Azizan tu punya semua tu kan. Kan. So time tu memang terpengaruh gila. Time tu bukan kita terpengaruh, actually ilmu yang dia ajar tu ilmu yang bagus. Cuma kita terikut orang kata nak kaya, kita pun siap kaya. Tapi kita tak cari apa yang kita nak sebenarnya. Apa yang orang lain nak sebenarnya. So mungkin lama juga kot baru aku perasan apa benda aku nak sebenarnya. So yalah kaya semua orang nak, tapi aku nak buat benda yang aku suka lah. Itulah. Tapi macam mana aku boleh start baca buku tu? Susah nak jawab. Memori aku tak apa kuat ni. Melukis tu perkara yang kau suka lah. Apa dia? Melukis tu perkara yang kau suka, akhirnya kau jumpa lah. Dia sebenarnya melukis tu dah lama lah. Suka daripada kecil.
Tapi bila kau dah sibuk kerja, belajar, so benda tu kau dah abaikan. Sebab time tu dah fikir macam yelah melukis kan bukan boleh dapat duit pun. Baik aku buat benda jual-jual barang online ke dapat duit ke. Tapi tahun 2017 tu barulah trigger aku untuk melukis balik. Tambah pula aku follow dengan seorang Gary V ni. Dia banyak mengajar tentang kita nak kejar kita punya passion tu, apa yang kita minat. So duit tu bukan nombor satu lah. Macam lah di topik ni soalan ni. Ramai orang nak kaya tapi kerja-kerja nak kaya tu tak nak buat. Ramai orang Melayu melabur hari ni, besok nak kaya. Yes. Kan? Okay. Wan, apa yang Tun Mahir cakap pasal orang Eropah ni tu? Dia punya jam. Yang menyebab aku tertarik tu, for the first impression of the book, Tun tak pandang orang Eropah ni sebagai bangsa yang tinggi. Sedangkan aku adalah typical Melayu waktu tu. US, British. Wah, betul tak? Kan? So, Tun cakap, diorang ni, diorang claim diorang hebat pasal diorang menulis pasal tamadun diorang tau. Faham tak? Tetapi sebenarnya Melayu sama hebat. Tetapi, kita tak menulis pasal bangsa kita, mereka pula menulis pasal kita. Faham tak? So sebenarnya Tun cerita, sebenarnya dulu dia pun macam tu. Dia terlalu pro barat. Tapi at the end of the day, dia dapat tahu yang orang barat ni sebenarnya orang yang tak bagus. Memang tak bagus. Sebab tu dia buat dasar pandang ke timur. Dan disebabkan baca buku tu, dan dipendekkan cerita, aku ada satu bad experience dengan seorang British ni. Untuk dalam bisnes. Dia very orang kata apa, dia kianat kita orang bisnes lah kan. So kat situ aku sekarang aku dah orang kata apa, tak pandang orang barat tu setinggi dulu. Sebenarnya Tun cakap tu betul. Tun cakap betul. Memang sebenarnya keupayaan bangsa ni semuanya sama. Kita je yang kena explore benda tu. So nak cara benda tu adalah aku terpaksa buang semua kelemahan bangsa yang kita kena overcome tu lah. Malas, semua everything. Tapi kalau kata Melayu malas, yes, memang dia kata kita malas. Especially British. British. Tapi aku pernah ada satu experience handle seorang American ni. Aku sebenarnya paling susah handle American. Pasal budaya dia tu. Dia orang yang cakap US. Budaya dia tu havoc. Dia sebenarnya macam kau kan, kalau aku jumpa korang. Peace, Assalamualaikum. Nada kita rendah. Faham tak? American lah. What's up bro? Macam tu. Dia macam tu. So, masa first time aku sambut seorang Mak Saleh daripada Amerika ni, dia buat benda sama tu. Aku macam, apa hal ni? Dia pelik aku tak macam tu. Kan? Tapi, kan? Lepas tu, dia cakap, for the next day, dia cakap, aku sebenarnya tegur kau macam tu, tapi aku lupa, aku tengah ada kat Malaysia. Dia cakap macam tu. So, itu style diorang lah. So, dekat situ aku macam belajar pasal kebudayaan, kan? Jadi, yang lepas tu, itu yang aku handle foreigners bila dia datang negara kita. So, what if kita datang tempat diorang? Kan? First country yang aku jejak Singapura. Waktu tu aku memang tak terfikir yang aku akan pergi lebih jauh daripada Singapura. So waktu tu aku ambil gambar sebanyak yang mungkin. Sebab aku rasa aku takkan keluar daripada Malaysia lagi. Aku rasa waktu tu, aku ada cakap tadi, aku not a good student. Aku takkan termimpi yang aku akan one day akan lepas keluar batas daripada Malaysia ni. Aku rasa aku takkan sampai kat situ. Yeah. So, the second country yang aku jejak
dekat aku pergi Shanghai tahun 2015. Aku pergi Singapura tahun 2014, aku pergi Shanghai 2015. That is paling jauh aku pernah pergi dan waktu tu aku terlalu teruja, kan? Walaupun sebenarnya tak perlu dibanggakan sangat pun, China je. Pasal Malaysia, alah China, betul tak? Kan? China. Tapi it's a good experience macam for the first trip yang aku memang dapat melangkau sehingga 10,000 kilometer daripada tanah Melayu. Kan? So, waktu tu konon-konon cuba mengekalkan ciri kemelayuan lah bila nak ke sana. Tapi tak boleh babe, kau tak boleh survive punya. Kau kena jadi root dekat sana. China ni, dia sikap dia hanya akan sopan dengan kau kalau kau klien dia. Kalau kau masyarakat awam, there's nothing. They are komunis. Diorang komunis, diorang tidak bertuhan. Diorang punya fahaman ni fahaman Qadariyah. Kita usaha, kita berjaya. Kita usaha, kita berjaya. Dia tak percaya Tuhan. Sebab tu, they are very good in the sales. Diorang very good in sales. Diorang very good dalam innovation. Pasal diorang percaya, kita buat, kita berjaya. Kita buat, kita berjaya. Dia bukan macam ikut fahaman kita. Kita buat. Lepas tu kita serah. Faham tak? Sebab tu, kalau kau tengok komunis punya fahaman, memang ekstrim. Sebab itu memang pegangan dia. So, for the first, aku landing kat Shanghai. Waktu tu aku first time aku tengok reaktor nuklear yang waktu kecil aku tengok dalam Red Alert je. Kan? Lepas tu kita orang travel sehingga ke middle of Shanghai sampai ke Nanjing tau. Sampai ke Nanjing. Waktu tu aku tengok Cikaro China memang cun-cun lah. Tak macam China Malaysia. China doll ni. Aku culture shock tau. Tapi the first words yang aku appreciate sangat lah. Seorang Hongkis ni cakap dengan aku kan. Waktu dia tanya aku, Azwan, umur kau berapa sebenarnya? Dia cakap aku umur 26. Kau 26 muda gila. Aku ingat kau umur kau 30-an. Kata. Kau dapat tua. Lepas tu kan, tapi yang betul-betul yang dia buat aku touch tu, dia kata kan, Azwan, sebenarnya you punya pencapaian ni dah cukup bagus. Sebenarnya untuk career man, companies dia hanya akan start bagi orang tu travel keluar negara. Nombor satu dia 30 ke atas. Yang kedua dia dah 5 tahun lebih daripada dengan syarikat. Tapi you dapat peluang ni, you manfaatkanlah, belajar sebanyak mungkin, dia kata. Itu memang aku ingat sampai sekarang dekat dia. Itu macam sebenarnya aku dapat motivasi, aku dapat motivasi daripada orang di luar aku punya circle tau. Jarang aku dapat motivasi daripada orang dalam circle aku. Sebenarnya ini kadang kelemahan kita. Because kita kawan, alah kau dengan Azli, aku kenal lah dia. Faham tak? So bila kita berdepan dengan orang yang di luar circle kita, dia punya pandangan tu lebih ikhlas. So kat situ aku rasa macam okay, aku memang ni lah. So dekat sana aku duduk Shanghai dekat lebih kurang seminggu setengah. Waktu tu cuba mengekalkan kemelayuan, kan? Masa tu aku ingat lagi, aku walaupun dekat sana ada 2-3 orang Melayu, dia orang memang syariat memang tak ikut lah, kan? Aku nak survive kat sana tu sampai masa waktu training, waktu office hour training tu, aku terpaksa naik ke atas bumbung bangunan. Aku semayang kat situ. Terpaksa naik bumbung, sejuk-sejuk, terpaksa. Nak cuba pertahankan kau punya tu lah, kan? Yang paling best, kau buat malam dia ajak kau pergi tengok belly dance. Yang tu. Belly dance tu topik yang menarik. Simpan lu. Pandai lah nak hidup kan. Aku nak balik pada topik Melayu malas tu tadi. Tu memang dia kata Melayu ni malas. Tapi ada juga orang mengatakan sebenarnya Melayu ni bukan malas. Melayu ni rajin je. Diorang ni bersawah, kebun apa semua, tori getah apa semua, orang kita nelayan apa semua, ke laut apa semua kan.
Tapi pada aku lah, Melayu ni dia bukanlah malas daripada sudut kerja tu, tapi dia malas untuk mengeluarkan diri dia dalam kepompong keselesaan dia tu. Kalau dia selesa bertani je lah. So dia nak anak-anak dia pun bertani. Kan? Dia nak anak-anak dia masuk kerja dengan kerajaan. So dia tak perlu buat benda yang lebih daripada tu. Kan? So aku rasa orang Melayu ni satunya dia malas daripada sudut intelektual dia. Malas nak bertambah ilmu yang baru, malas nak masuk dalam pengalaman yang baru. Kan? So Hairi dia belajar dekat UiTM. So boleh katakan Tiba-tiba. Universiti tu dikelilingi sebenarnya majoritinya orang Melayu budak-budak kita kan. Aku rasa macam mana dia orang punya perangai orang Melayu yang duduk di Universiti Melayu ni. Dia lain cawangan, lain dia punya PL dia. Sebab dulu aku mula-mula masuk belajar dekat Uniten sama dengan Azwan. Wan ni kira sini aku lah. Lepas tu bila tak boleh nak survive, aku masuk UiTM Penang. Bila masuk UiTM Penang tu, aku punya circle banyak daripada orang-orang luar bandar. Orang-orang luar bandar ni dia macam, dia punya, kita boleh kata dia konservatif lah. Banyak ikut flow. Ada yang ikut flow menjadi, ada ikut flow ke laut sampai tak habis belajar. Itu pun ada juga. Tapi bila aku masuk UiTM Shah Alam, rupanya kat UiTM Shah Alam ni dia punya ada yang dari luar bandar, banyak juga yang dari bandar. And nak kata circle dekat dalam UiTM yang banyak Bumi Putra ni malas, aku tak setuju lah. Tengok orang tu juga. Aku rasa banyak bergantung kepada orang tu juga. Sebab circle aku dekat UiTM Shah Alam, dia orang memang rajin-rajin. Kita orang memang compete gila punya. Hello. Takkan tu je kau stop. Tak, aku rasa kawan-kawan aku dekat UiTM Shah Alam dulu sangat rajin, sangat membantu aku belajar. Aku pun terikut rajin juga. Sampai sekarang rajin kat tempat. Sekarang macam mana? Apa dia? In life. Dia punya life sekarang. Live ni lepas belajar. Lepas belajar pun dia orang still dengan keadaan masa dia orang belajar, dia orang still rajin and dia orang still mencari-cari lah cara macam mana nak naik dalam career. Memang tiap-tiap hari kita orang ada kerja je forward. Sebab kita orang punya profession QS ni banyak vacancy tapi dia punya payment tu tak berapa nak cantik lah. Kita orang punya industri macam tu lah. Nak naik tu memang susah. Okay. Alright. Tapi workload dia memang banyak lah. Aku tak faham QS ni kerja dia macam mana. Jadi kau cerita, kita sambung cerita belly dance Azwan ni. Wan, kau menari sekali je. Kau lagi sikit. Kena tengok kau menari kan. Masalahnya aku tak tahu pun tempat tu ada belly dance. Itu yang syok Rezeki. Belly dance tu dalam restoran halal, kau tahu tak? Allah sudah. Mampus. Diorang ni aku tak tahu lah kan. Chinese ke? It's a Chinese Muslim punya restoran. Masalahnya kau nak tahu Chinese, tapi dia dekat tengah-tengah kota Nanjing. Dia antara kota lebih kurang dalam 40 minit daripada kita punya hotel. Sebab hotel kita tu agak macam kekampungan sikit tau. So kekampungan yang ada factory, diorang terpaksa drive 40 minutes daripada Nanjing ke kota lain untuk pusat bandar. So dekat pusat bandar tu dia ada satu restoran, senang je tulis halal. Lam alif halal. Dalam tu bismillah kita makan tu je lah kan. Tapi dia letak kambing seekor atas meja kau kan. Dengan kepala dia sekali. Ada olive oil tak ada ke? Apa dia? Yang masakan ada pakai olive oil. Aku Macam seafood ke apa ke? Tak ada? Masalahnya China ni, orang aku tak tahulah China Malaysia kan. China ni dia punya budaya, dia akan letak makanan sebanyak-banyaknya dekat tetamu dia. Okay. Kalau kau habiskan, dia macam dia rasa dia kurang ajar. Faham tak?
biasa dia kurang ajar sebab dia tak bagi makanan yang cukup untuk tetamu dia. Kalau kau tak habis, baru dia rasa dia dia dah buat perkara yang betul. Terbalik Aku lah kita. Kita pula terbalik. Aku sekali tu aku makan. Kalau mak ada gila nak makan kan. Aduh. So tengah makan sikit punya syahdu tu tiba-tiba restoran gelap kan. Restoran gelap, lepas tu dia letak spotlight dekat tengah-tengah. Aku tengok tiba-tiba ada belly dance dah kan. Sudah. Sudah. Kan? So dia tengah belly dance tapi tak ada aksi yang melampau lah kan. Cuma bezanya mungkin aku nampak muda sikit di kalangan dia orang kan. So belly dancer tu dia bawa ular. Kan? So dia bawa ular, lepas tu dia sampai kat aku, dia pakaikan ular tu aku. Aku tahan lah. Ular mana ni? Aku tak tahu nak react macam mana tau. Aku tak tahu nak react macam mana. Tapi lepas tu dia bawa lah gitu kan. So first aku dapat di-entertain macam tu kan. Then lepas tu kita orang je sebalik macam biasa. Tapi experience lah benda tu. Tu the first country yang aku jejak, tapi waktu tu kita muda kan. Yang the bestnya bila kita tak puas tau. Kalau kau travel, kau jalan kawan-kawan kau takkan puas. Ada benda yang mesti kau nak explore lagi. Betul tak? So sebenarnya kalau aku 5 hari tu biasanya aku akan jalan ke orang. Pukul 10-11 kita nak balik bilik. So aku mandi. Malam tu aku akan jalan seorang-seorang keliling bandar. Aku nak tengok kehidupan kota China pada waktu malam. Aku nak experience dengan mata kepala aku sendiri yang tak ada orang kacau. Waktu tu is a me time. Aku tengok so kat situ aku belajar. Aku tahu banyak tempat kehidupan malam macam mana. Dekat situ kita compare lah dengan kehidupan kita dekat tanah Melayu. Kita jauh lebih bersyukur lah. Sama tak dengan filem Hong Kong? Aku Hong Kong tak nak pergi. Tapi yang dengan Hong Kong China, memang Hong Kong lain. Saya Maksud aku sama tak dalam filem kau tengok dengan China yang kau pergi? Yes, sama. Tapi diorang ni, China ni, actually orang China ni they are materialistic kan. Western pula dia lebih pada dia more on kata apa? Capitalism. China is more on materialistic. Sebab tu kita orang Melayu, kita ada satu budaya yang sangat hebat. Kita duduk tengah-tengah. Faham tak? Pada kita kekayaan tu bukanlah yang pertama kan, yang penting kehidupan. Jadi it's a good nature. Tapi kalau kau berperangai macam tu bila dekat satu persekitaan yang keliling dia orang materialistik, kau mati. Memang mampusnya. Jadi is how kau nak survive on the middle of that environment. Mana Napi? Okay. Jangan risau. So is how nak survive benda tu. So setiap malam aku ni dekat bila aku jalan dekat Shanghai, aku jalan dekat kota-kota malam tu, aku nampak aktiviti malam dia kan, macam mana gangster China tu jalan, macam dia seludup orang Cina tu masuk kan. So itu first yang aku pergi overseas. Lepas tu that's the first lah yang dipendekkan cerita. Kemudian aku tak ingat lah. Tapi lepas tu aku ringkas lah Lepas tu aku memang takkan mimpi lagi aku akan jejak lagi ke China. Aku rasa that's the last day. Aku rasa macam aku tak mungkin lagi akan keluar ke overseas. So aku appreciate every single moment dekat waktu tu. Kan? Waktu tu memang noob. Bos aku tu walaupun dia maki aku kau-kau, tapi dia ada sikit hati nurani lah. Dia guide aku. Ada orang nak kacau, dia segah balik kan. Aku tutang budi dekat dia. Kalau tak, mampus. Kemudian bos kau selalu ke China lah. Sebenarnya kalau pergi overseas, memang dia akan ikut nombor satu. Dia mesti nak ikutnya. Yang kedua, bila nak ikut, dia akan bawa teman. Kan? So sama ada aku ataupun seorang kawan aku lah. Kalau aku tak boleh pergi, dia akan bawa seorang. Biasanya dia bawa aku. So bagi buat dia lah. Bawa dia. Kan? Jadi dipendekkan cerita, waktu tu ada sikit business nature kita dah berubah yang banyak melibatkan hubungan antarabangsa.
waktu tu aku belajar, aku ada peluang lebih banyak travelling kan. So China korang pun tahulah dah, kata apa dah biasa dah, kalau kau campak aku dekat China tu aku tahulah nak ambil train mana lah kan. Boleh lah, dah biasa lah kan. Tapi yang paling best, aku tak ingat sequence dia lah. Tapi yang pernah paling best sekali, ada satu kali tu aku pergi China juga. Waktu tu memang antara jadual yang sangat panjang. Kita orang dijangka ada di China lebih kurang 2 minggu. So aku susun jadual lah. Kita orang akan pergi merata-rata tau. Kita akan landing kat Shanghai. Lepas tu kita akan naik train, bullet train sampai pergi ke selatan. Daerah apa aku tak ingat. Tapi dia naik ke selatan, dia turun. Lepas tu kita akan naik, dia akan balik ke Beijing, naik tu. So the trip tu semua aku dah susun dah tau. Yang ni dia kan cerita kan. First day kita orang landing, bos aku dia tak makan. Ni penyakit orang kaya lah, dia tak makan tau. Bila dia tak makan, dia dapat gastrik. So the next day kita ada meeting. Dia pergi meeting tu muka dia merah, padam lah apa semua kan. For the second day, dia dah tak boleh survive lah. Dia suruh aku pergi je. Dia suruh aku pergi seorang. So, waktu tu dah pengalaman aku yang pertama, aku mewakili Malaysia lah, isi syarikat aku lah kan. Aku terpaksa deal dengan syarikat antarabangsa seorang diri waktu tu. Kan? So, aku cubalah buat yang mana yang aku boleh, aku mampu. Lepas tu aku balik hotel. Kita balik servis apartment lah. Waktu tu bos aku memang dah flat dah. Aku cakap, aku nak balik kawan. Wih, aku cakap dia betul tak kena campak aku seorang ni. Celaka bos tu ni. Macam balik kampung lah dia kata. Mental ya. Kan? Aku cakap, relax lah bos. Aku masa tu, aku kalau travel memang dia memang biasa travel lah kan. Dia memang biasa travel, dia pergi Itali apa semua. Jadi experience tu mesti ada lebih. So cakap tak apa, relax dulu, nanti besok kalau okey kita terus dalam perjalanan sebab besok tu is very long journey. It's very long journey. Lepas tu dipendekkan cerita, besok dia nak balik juga. Yang paling best kan, dia tinggalkan aku berapa, 500 yuan. Aku tengok dia balik. Mana cukup ni, lagi 2 minggu kan. 500 yuan tu bersamaan berapa duit Malaysia? Lebih kurang dalam 5, lebih kau bahagi dengan 1.6 waktu tu. Tak lebih lah. Bagi 1.6 lebih kurang kau dapat dalam 300 ringgit lebih lah. 400 lah minimum. 300-400 lah. 300 Cukup ke? Aku cakap celaka tu ni. Lelaki kan. Dia tinggal aku nak tinggal kerja. Aku nak mampus kat mana? Aku cakap mana cukup dia bos. Saya nak duduk lagi 2 minggu ni kan. Nak beli tiket train lagi. Nak bayar hotel lagi. Lepas tu dia bagilah. Dia bagi kan. Sebenarnya aku tahu tak cukup. Dia bagi aku lebih kurang 1,500 yuan. 1,500. Aku cakap mampus lah. Aku cakap kalau tak ada aku cek masjid tidur lah kan. Masalahnya aku nak kena pergi banyak tempat lagi. Aku tak tahu hotel situ berapa ringgit. Aku tak tahu tau. Aku tak tahu company dah bayar ke belum. Ada hotel yang company dah bayar dah. Dia sebab polisi booking kan. Lepas tu aku deal dengan seorang mamat ni, nama dia Eric Chen. Dia yang akan coordinate kita punya pergerakan lah. Dia kata, aku tak, Zaidi tak dapat pergi lah. Kita kena pergi 2 orang kan. So dekat situ lah berbunyi aku travel seorang diri dekat tanah besar China. So dekat situ memang survive lah. Aku terpaksa belajar berdikari, nak deal macam mana kan. Tetapi nak dimudahkan cerita, Tuhan kasih mudah, 1,500 yuan tu langsung tak terusik tau. Maksudnya aku pergi tiket train Eric Chen tu bayar kan. Lepas tu kalau aku nak bayar pun aku beli sikit. Contoh dalam masa naik bullet train kan, perjalanan lebih kurang dalam 2-3-4 jam. Nak beli pun beli, masa waktu tu aku totok sikit lah. Halal ke kan. So masa nak beli makanan dekat dalam train pun aku tahan lapar semua kan. Nak cerita ni pun ada cerita dia macam nak clarify dengan Abang Am.
pasal kehalalan ni bila kau overseas, ada cerita dia. So sampai ke bawah selatan sikit, Anji, nama dia Anji. Wilayah Anji. Wilayah Anji ni dia dikelilingi oleh pokok buluh tau. So kat situ di Perancis aku ada business trip. Aku terpaksa lead syarikat aku untuk buat negotiation dengan dia. Macam mana aku cerita market Malaysia, sales plan aku memang present dekat dia. Memang terpaksa berlakon seperti seorang owner syarikat lah. Terpaksa. Tanggungjawab yang sangat besar, aku tak boleh tunjuk aku very green. Aku terpaksa white. So, nak cerita, itu pengalaman aku yang agak sangat berharga. Macam mana jauh daripada keluarga, jauh daripada bimbingan senior, tak ada senior deal, aku terpaksa mewakili satu organisasi untuk buat bisnes antara dua negara. Kat situ kena buat negotiation. Then, best lah dekat Anji tu macam kampung sikit, ada banyak kawasan-kawasan panda kan. Lepas tu, waktu tu nak masuk weekend. So kita deal, hari weekend tu dia bawa aku pergi taman negara dia orang. Masa tu hari Ahad. So hari Ahad, dia bawa aku jalan-jalan pergi taman negara kan. Tengoklah dia macam mana orang China spend weekend dekat taman dia. Dia orang duduk kat taman dia orang. Dia orang lukis kaligrafi Cina dia orang. Dia betul-betul appreciate dia orang punya kebudayaan. We should do the same. Kita patut do the same. Macam mana kita kena appreciate silat kita, kaligrafi font kita kena buat benda yang sama. So dia orang main tai chi dengan mamai dekat taman dia orang. Kita tak ada benda tu. Itu aku respect dia orang. So lepas dia bawa aku jalan, petang tu kita orang naik pergi ke tempat seterusnya. Tapi nak jekan cerita, Sabtu malam, a night before, dia tanya aku, Azwan, what do you want to do tonight? Aku cakap, wah ini soalan bahaya. Saya nak pergi restoran hari tu. Mampus. On. Daily dance. Saya nak pergi restoran hari tu. Aduh. Azwan, what you want to do tonight? Aku cakap, mampus ni gila punya question kan. Aku cakap, tak apalah, makanan halal ni boleh lah. Tapi rupanya malam tu aku overdress. Aku pakai jaket coat, aku pakai minyak wangi banyak-banyak. Aku rasa aku overdress lah. Bila aku terus bawah tengok, dia orang sempoi pakai tu. Nak menunjukkan pada aku, sebenarnya the true businessman, dia orang punya dressing very common. Orang yang tidak merdeka daripada sistem kewangan diri dia sendiri, hanya merasakan yang pakai coat, necktie, itulah kekayaan. Dress to impress. Dress to impress lah. Faham tak? Dia orang dress into impress tu bila kena ada event, formal meetings, etc. Tapi on the normal life, very sempoi. Faham tak? Yang paling best masa, kalau kau perasan dekat Instagram aku ada gambar yang aku duduk satu kereta mewah kan. It's actually tu kereta Bentley tau. So diorang sambut aku dekat stesen kereta api bullet train diorang dengan kereta Bentley. Aku naik sorang-sorang kat belakang tu. Aku macam wow, okay. So tu pengalaman dia macam mana orang China gitu kan. Tapi masa tu aku perasan lah sikit kan. Tapi actually pada orang tu normal. Bentley tu macam beli lagi 5 biji kan. So diorang kat situ aku belajar yang aku overdress lah. Don't to overdress, relax and business with pleasure. Faham tak? Aku belajar macam mana aku belajar macam mana yang orang yang aku jumpa tu is owner kilang yang export, yang dia punya revenue setahun dalam 1.2 billion RMB. Dressing macam tu je. Hujung minggu tak ada pergi pub apa, dia pergi jogging dekat taman negara, bawa aku pergi taman negara. Dia punya lifestyle biasa je, relax je. Dia tak macam Mega Holding ah. Dia Macam tak Mega tahu Holding bahasa Inggeris. Dia tak tahu bahasa Inggeris tau. Dia tak tahu bahasa Inggeris. Yang belajar bahasa Inggeris isteri dia. Pasal isteri terpaksa handle. Dia ditugaskan belajar bahasa Inggeris sebab nak handle sales for overseas yang diorang baru nak penetrate. Bermaksud kita kalau Melayu tak pandai cakap bahasa Inggeris, it's not a shame. Faham tak? It's not a shame. Jangan malu kalau kita asyik baca buku bahasa Melayu je, tak baca bahasa Inggeris. It's wrong info. Faham tak? Banyak aku jumpa business tycoon China,
owner kilang, founder produk ni, even Haier sendiri, Haier yang kau punya aircon dekat rumah kau tu, yang Haier tu, dia sendiri tak pernah cakap bahasa Inggeris. Faham tak? So, tapi kita tak dapat cakap bahasa Inggeris, satu perkara yang besar kau ni benda kan. Relax lah. Kan? Benda boleh settle. Itu yang aku belajar lah. Kan? Dan sebenarnya bila aku bercakap bahasa Inggeris ni, orang yang suka betulkan grammar aku, orang Melayu je. Melayu je. Aku cakap dengan kau, Mak Saleh tulis surat, lagi hampir grammar dia. Lagi hampir. Teruk. Lagi hampir. Pakai software. Diorang tulis, diorang surat tak ada. Yang betulkan bahasa Inggeris aku ni orang Melayu je. Melayu je. So, dekat situ aku pergi ke Anji, okay. Yang paling best tu, aku terpaksa pergi ke satu lagi wilayah. Aku lupa, dekat sikit dengan Beijing. Nak jadikan cerita, sampai aku naik train tu perjalanan lebih kurang 8 jam tau. Sampai ke satu kawasan, tiba aku pasal sejuk dia macam lah. Aku tengok, aku search region tu kan, Allah 2 degree Celsius, mampus aku. Aku tak bawa sweater yang mencukupi tau. Aku fikir mampu macam aku nak survive lagi 3 hari kat sini. Sampai memang aku terpaksa sarung 2 ke 3 sweater tebal. Semua sweater aku pakai. Sebab aku bawa 2-3 set. Semua aku sarung. Memang itu pun sejuk lagi lah. Aku menyesal lah. Kan? Aku tak buat research pasal tempat yang aku nak pergi. So, moral of the story, kau nak travel, buat research dulu. Buat research. Kenal pasti lapangan kau. Kau nak pergi mana ke apa, kenal pasti study kau punya medan tu. Baru kau boleh hidup. Ini dah cerita pasal Sun Tzu kan ni. Art of War. Kan? Jam dah lagi 2 minit nak menunjukkan pukul 11. Kan? Kita pun dah last 1.5 jam. So aku rasa kita akan ada sesi lain. Kita akan cerita pasal China. Even Azli sendiri pun pernah pergi China. Kawan-kawan kita yang lain kita tahu diorang pernah pergi mana. Aku paling jauh. Petaling street. Kod diang. So aku rasa kita akan ada sesi lain. Ahad korang free tak? Ahad malam. Pukul apa? Biasa kita start pukul 9.30 lah. 9.30 sampai 11. InsyaAllah. InsyaAllah. So next session kita akan borak-borak pasal overseas lah, trip masing-masing ke overseas ataupun pernah baca ke, pernah tahu ke kan. Bapa aku terima kasih. Pada aku ni satu terapi yang baik kan. Aku rasa bila lepas borak-borak ni motivasi aku semakin meningkat. Tak tahulah korang kan. So lagi seronok nak buat kerja, lagi lebih stres walaupun tak ada tertarik mamak kan. Tu belakang. Okey, apa? Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa hari Ahad nanti ya. Okay, Okay. jangan lewat. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Macam mana nak off ni?